kepada Allah. Saya ditemani oleh Pak Cik saya, Pak Cik yang setia, Pak Cik Anwar. Pak Cik dekat sikit bagi orang tengok wajah Pak Cik. Ambil gambar dia buat perangai. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Jemaah sekalian, alhamdulillah. Allah Ta'ala itu kita sanjung, kita puja, kita imani dalam apa keadaan sekalipun. Mengingatkan kita kepada perkataan yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud ketika dia memberi huraian kepada makna haqqa tuqati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai pada perkataan haqqa tuqati. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Abdullah bin Mas'ud kata, ulama tafsir yang besar di kalangan para sahabat, haqqa tuqatih, dia kata Allah Ta'ala itu ditaati, tidak dimaksiati, disyukuri, tidak dikufuri. Allah Ta'ala itu tiga perkara ini dia memberi terjemahan pada makna haqqa tuqatih. Jadi selalulah kita sentiasa syukur Allah, syukur dan syukur dan syukur dan syukur. Dalam apa kondisi dan situasi, Allah dipuji, disanjung, Allah Ta'ala dipuja, Ta'ala dimuliakan, diberi tasbih kepadanya, takbir padanya, tahmid padanya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji-pujian itu bagi Allah kerana dia adalah Rabb Al-Alamin. Alhamdulillah. Walaupun kita dalam keadaan yang agak cemas macam ni dengan COVID-19 ni, dia dipuji, dia dipuja, dia ditakzimkan, dia diakbarkan. Besarkan dia, puji dia, puja dia. Pasal itu dalam doa kan, kita duk baca sama ada wirid kita lepas solat fardu ataupun kita baca dalam solat malam kita. Allahu liman hamidah. Kita kata Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kita baca mil'us samawati wa ma syi'ta min syai'in ba'du ahla thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna lakal 'abdu Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Aku di sisi engkau hamba, perkataan yang paling layak kami kata pada engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, la mani'a lima a'taita, tidak dapat menghalang apa yang kau nak beri, wala mu'tiya lima mana'ta, dan tak dapat memberi pada kami apa yang kau halang. Subhanallah. Jadi Allah yang nak memberi pada kita COVID-19 ni, siapa boleh halang? Ketika sampai masa dia, Allah mengangkat, maka siapakah boleh memberi apa-apa mutlak pada kita? Lepas itu kita kata walillahil hamd, walillahil hamd, walillahil hamd. Segala puji bagi Allah. Walillahil hamd, bagi Allah lah kepujian, bagi Allah lah tahmid, alhamdulillah. Ikhwan, dalam perjalanan sunnah ni, perjalanan yang dibawa oleh Nabi Muhammad ni, ada satu perkara yang Nabi sentiasa tekan pada kita, dan berlaku apa keadaan pun Nabi suruh kita perbanyakkan benda ni, iaitu istighfar. Istighfar. Istighfar ni dia sesuai dengan apa kondisi sekalipun. Kondisi senang, susah, dalam ujian. Dia berada dalam semua hal istighfar. Kalau kita dapat lihat kepada simbolik kepada solat. Solat ni kita start ambil uduk. Kita dah ambil uduk, bermakna kita tak ada hadas kecil. Uduk tu daripada taharah, suatu pembersihan zahir
pembersihan batin. Bila kata tak ada hadas, kita tak berhadas kecil, bermakna kita suci dari segi batin. Kemudian disuci itu dalam bentuk zahir, ambil air, basuh muka dengan niat berwuduk untuk pakai solat. Bersih kita. Lepas dah kita berwuduk, kita baru masuk solat. Solat tu kita start dengan takbir, Allahu Akbar. Tengok sikit kan? Allahu Akbar. Lepas tu kita ada iftitah, ada Fatihah, dan ada kita ada rukuk. Dalam rukuk tu ada hayah dia, tasbih, i'tidal ada bacaan dia, sujud ada bacaan dia, antara dua sujud ada bacaan dia, sujud balik baca, sampailah kita duduk tahiyat. Ada tahiyat dia, ada selawat dia, ada syahadah dia, ada doa dia, baru bagi salam kanan, baru bagi salam kiri. Habis-habis kita bagi salam, terus kita kata astaghfirullah, astaghfirullah. Cuba tengok. Sekurang-kurangnya kalau kita fikir logik, tunai dah perintah Tuhan, alhamdulillah ya Allah aku dah tunai. Tapi istighfar. Wuduk tadi start mula dengan bismillah. Bismillah. Walaupun hadis tu ada sekurang-kurangnya bismillah. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim, ambil wuduk. Solat masuk dengan takbir, Allahu Akbar. Salat tak masuk dengan usalli dengan apa? Takbir, Allahu Akbar. Bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Benda mula kita buat lepas putus hubungan dengan salat, istighfar. Ulama-ulama kita ada berbincang kenapa istighfar. Kerana itulah kaitan kita boleh mengandaikan macam-macam. Kita boleh mengandaikan macam Ghazali kata, boleh andai macam-macam. Kita boleh andai mungkin istighfar tu kerana kita tunai perintah Tuhan tak sempurna. Mungkin istighfar itu kita istighfarkan kerana kita masih lalai lagi. Tapi kuliah halnya, kalau kita tengok solat tu tak ada satu benda bersifat duniawi. Semuanya sebut Allah, puji Allah, doa, ayat pada selawat, baca. Semuanya puja dan puji. Bila sekali bagi salam, astaghfirullah. Walaupun kita dah capai kepada suatu puncak yang tinggi, istighfar itu tak. Apatah lagi suasana yang sangat tertekan. Istighfar diperlukan. Dia berbeza dengan itu subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah azim. Walaupun bacaan ni besar, dia memberatkan timbangan di hari akhirat, tapi dia tak. Assalamualaikum warahmatullahi, kita tak kata subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhana rabbiyal azim ada dalam kita punya rukuk. Tapi lepas solat, istighfar. Jadi istighfar dengan jiwa mukmin tak boleh pisah. Walaupun susah. Syekh Maulud pernah kata, aneh. Dia kata aneh orang mukmin ni, walaupun dia menjauhi dosa, dia istighfar. Songsangnya hidup orang ahli maksiat ni, walaupun dia mendekati dosa, dia tak istighfar. Songsang hidup dia. Sepatutnya yang banyak istighfar ni kawan tu mukmin ni dia menjauhi dosa. Menjauhi dosa. Patut bila menjauhi dosa, ya alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah yang menjauhi satu dosa. Dah. Mukmin ni istighfar. Aneh mukmin. Kerana dia ada ungkapan yang boleh menyuci dia. Menyebabkan martabat dia diangkat. Tuhan dia tolong dia. Settle problem dia, melakukan istighfar. Istighfar. Sebab Allah Ta'ala kata dalam ayat dia, innahu kana ghaffara. Itu ghafur, tapi ghaffara. Allah Ta'ala bukan saja pengampun, tapi dia ghaffara. Dengan istighfar tu, dia boleh buat banyak pada kita. Allah menyatakan telah mengubah hidup mereka dengan istighfar. Umat dulu
telah diubah hidup mereka, sehingga kan Allah Ta'ala menyebut dalam ayat dia, dalam 33 daripada surah Al-Anfal, daripada buku kita ini ke saya akan cedok satu dua perkara nanti. Disebut perkataan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Hu mu'adzib wa hum yastaghfirun. Allah Ta'ala kata, dan sekali-kali Allah tidak akan turunkan azab pada manusia sedangkan engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Subhanallah. Itu Muhammad itu rahmatan lil alamin. Dan Tuhan kata, sekali-kali Allah tidak akan memberi azab pada mereka itu kaum yang beristighfar. Kita ni, kalau kita kata COVID-19 ni satu azab, Tuhan buat turun satu balak. Memang dia balak. Balak bersifat bila dia turun dan kita menanggung beban dia. Memang balak. Maka Tuhan kata, Tuhan tidak akan azab mereka kalau mereka istighfar. Kita bukan bincang soal kesihatan ni. Yang tu kepakaran doktor. Dia suruh pakai mak, kita pakai. Dia suruh kita pakai abang ada, memang ada lah. Dia suruh kita titik di tangan apa, hand apa? Hand Sterilizer. Cakap elok okey. Sterilizer. Penonton nak tengok London punya lidah ni. Mai Sungai Petani ya. Itu doktor kata kita buat lah. Menjauhi apa doktor kata kita buat. Tetapi penyucian jiwa ini kita titik atas tangan, kita begini-begini, bukan cuci sini. Sini tak cuci. Kita pakai tu mask tu, dia selamat kita bersin, bukan dia cuci ni. Segala Kementerian Kesihatan punya tu, dia bukan. Ini orang Penang nak pergi ke Kuala Lumpur, kena pergi balai kan, kena isi surat. Tomorrow start dia punya kuasa. Yang tu untuk mengawal kuman COVID-19 tu berpindah randah daripada satu daerah ke satu daerah. Bukan cuci ni. Bukan cuci ni. Ni siapa nak cuci ni dalam ni? Nak dapat. Kita tengok orang demam, kan kita katakan, syafakallah, la ba'san, tak apa, lebokkan dosa awak. Dengan demam, lebok dosa. Dia nak kena buat apa? Dia kena redha. Dia kena buat apa lagi? Dia kena makan ubat. Makan ubat untuk lega. Pergi jumpa doktor untuk lega, banyakkan minum air, nak buang panas-panas badan. Tapi ni, dalam ni, banyak juga orang sakit, tapi tak dapat keampunan. Ni dalam ni. Pasal itu doktor boleh merawat kesihatan. Kita terima kasih kepada doktor, nurse di hospital. Mereka sekarang kerja 24 jam. Mereka sibuk supaya Allah merahmati mereka, memudahkan urusan mereka. Dalam hadis Nabi kata, selama mana kamu, wallahu fi auni abdi, maka kana al-abdu fi auni akhi. Allah tolong hamba dia selama mana hamba dia menolong saudara dia. So kita kata pada mereka, jazakumullahu khairan katsira. Atas usaha mereka, contribute mereka, sacrifice mereka, Allah melimpahi rahmat dunia dan akhirat. Tapi mereka tak boleh cuci yang ni. Tak boleh cuci dalam ni. Ni saja ni, 33 Al-Ahzab, 33 Al-Anfal, maaf, 33 Al-Anfal. Itu Allah tidak akan menurunkan azab hidup istighfar. Dalam banyak-banyak kaum ni, yang mana nak istighfar? Kaum Muslim lah. Takkan kita nak suruh cahaya nali. Maka istighfar, cerita dalam ayat ini, wa ma kana Allahu wa hum yastaghfirun. Dan di atas itulah ikhwan, jemaah sekalian, antara tujuan agama ini diturunkan untuk menyedarkan yang ni.
So di sini ada satu kerjasama besar erat antara pakar perubatan badan kita medik dengan para ulama yang mereka boleh merawat jiwa manusia. So walaupun surau start dah kosong, masjid start dah kosong, itu di antara kaedah yang ada dalam agama. Bila satu tempat itu turun penyakit ta'un, wabak, Nabi kata yang ada di luar jangan masuk. Itu kaedah hadis. Itu mungkin bagi setengah orang dia kata apa, masjid. Itu memang kaedah syariah. Itu datang daripada mulut Nabi. Sayyidina Umar memang nak hantar bala tentera tu, tapi ditegur oleh Rahman bin Auf, baca hadis itu balik. Umar terima, itu memang kaedah dalam agama. Kaedah yang dibawa oleh petunjuk Muhammad, begitu cara merawat penyakit yang dikatakan kuman tu. Memang kuarantin lagu tu. Tapi Nabi sebut tentang orang yang mati kerana ta'un ni syahid. Pembersihan jiwa dan macam mana. Nak kena bagi tahu pada dia apa yang dia tanggung, apa yang dia dapat. So, rawatan serentak berlaku dua. Rawatan hilangkan penyakit, rawatan kejiwaan. Kita tak pernah putus asa daripada rahmat Tuhan. Besarnya penyakit itu, beratnya penyakit itu, tapi Allah Qawiyul Matin, dia maha kuat. Allah itu Al-Qahar, Al-Jabbar, Al-Aziz. Itu dalam sama ada dalam Baqarah ataupun dalam Al-An'am. Allah guna perkataan apa dia? Allah tahu min qablika wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un. Allah kata, Muhammad, umat sebelum daripada kami telah mengambil tindakan pada satu, nama tindakan itu al-ba'sa. Al-ba'sa. Orang Arab kalau dia kata ba'isul faqir, dia nak habaq kata dia tu, kita merempak betul ya, papa kedana. Ba'isul faqir maknanya bangsa betul ya. Ba'sa uji orang tu dengan kemiskinan, tak ada apa nak makan, sempit hidup, duit tak ada. Itu dia kata al-ba'sa'u. Ba'isul faqir, orang ni memang fakir sungguh. Dulu Muhammad, kami ambil tindakan pada mereka. Tindakan apa? Kami beri pada mereka kesusahan hidup dalam bentuk makan tak ada, pencarian tak ada, ekonomi mereka jatuh, sumber makan tak ada, miskin dan kemiskinan ni apa nak lahir lepas tu? Makan tak ada untuk makan. Orang sanggup pecah rumah orang, pecah kedai orang, orang sanggup mencuri. Itu lahir lepas daripada tak ada makan. Jadi bila Tuhan bagi satu musibah, nama dia al-ba's, al-ba'isu, bermakna dia akan ada anak cucu yang akan lahir lepas tu. Bukan takat tu saja, Allah kata umat dulu kena wad-dharra. Yang kedua, dharra, kemudaratan. Mudarat ni apa dia? Suasana sampai pada peringkat tak aman, nyawa hilang. Dalam tafsir kita, ulama-ulama kita tafsir, sama ada tafsir Ibnu Kathir ataupun tafsir yang tua sikit Tabari, perkataan dharra ni ulama dulu terjemah dengan makna apa? Asqam, penyakit yang menular. Dia orang terjemah dengan makna musibah, penyakit dua. Satu kena mati, yang kedua kena tak mati tapi dia bawa apa? Dia bawa kepada kita cacat kekal hidup. Itu ad-dharra. Baik, Tuhan bagi dua musibah ini. Untuk apa? Tengok, ada kena mengena dengan ni. Tuhan kata kami bagi semua tu lahum
kami nak mereka tersimpuh dan terkulai depan kami. Kami nak mereka main kepada kami. Jadi yang ni macam mana nak buat kita ingat. Kalau tadi pakai mask, pakai ni, okey lah. Menjauhi keramaian, okey. Itu betul, itu tindakan kesihatan. Tapi yang ni, nak dapat ketundukan ni dengan apa? Takkan kita nak jadi macam mana kaum yang tak ada mata hati. Yang nak bagi. Maaf kalau perkataan saya ini tersilap. Selamatkan negeri saya, ya Allah, selamatkan kaum muslimin, adik-beradik saya daripada wabak yang musibah ni, ya Allah. Kalau sampai yang tu tak boleh kata, tapi risau dengan penyakit ada, minta tolong ke Tuhan, tak ada. Di mata kita tengok, masjid dah tutup, surau dah tutup, jemaat pun kita tak buat. Tapi kalau mulut kita sampai belum lagi minta tolong pada Tuhan, memang Tuhan akan tekan kita sampai kita minta tolong ke Tuhan. Atas kita dengan Cayan Walid apa beza? Dia pakai itu, kita pakai itu. Dia pakai ni, kita pakai ni. Bahkan dia pergi kondom. Bukan kata yang ni habis, kondom pun habis. Jadi kaum yang la'allahum yatadarra'un. Tunduk ke Tuhan. Tunduk ke Tuhan. Memang sunnah kan tengok orang yang kadang-kadang kita terfikir Tuhan ni dia nak menyampaikan hidayah dia. Ya Allah. Nabi dulu, bila hujan lebat, Nabi kata dekat Bilal, bila kamu azan subuh, ni Nabi sebut pada Bilal. Kita duk kata as-salatu khairum minan naum tu, Nabi kata kat Bilal, bila hujan lebat, pada perkataan hayya 'alas salah, tukar sallu fi arhalikum. Kadang dia musafir kan, buat kemah, hujan. Nak sembahyang. Nabi kata, Nabi suruh Bilal masukkan dalam azan. Keluar kamu kerana ni hujan. Kewajipan berjemaah gugur. Masing-masing sembahyang tak boleh keluar. Kita subuh hujan ni berapa kali dah. Tapi sunnah ni, wahai kita ada ulama. Tapi tengok Tuhan tekan kita. Dah sekali kita kembali pada sunnah. Kita tak pernah amal bersunnah. Mai suasana ni, tutup masjid, time azan. Baru keluar. Kita orang Pulau Pinang baru dengar. Ada perkataan dia tak sebut dah hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Lepas 2 kalimah syahadah dia sebut sallu fi buyutikum. Kita kata menatang apa ni? Tuhan perkenal lagi satu. Itu hikmah di sebalik yang positif. Kenal kita pada sunnah. Dulu kita belajar sunnah Nabi. Nabi baca khutbah jemaat, khutbahnya pendek, sembahyangnya panjang. Nabi baca khutbah jemaat, kita tahu. Kita tak amal. Kita bi'ah. Kita kata kita ni orang Melayu, kita ada cara kita. Sekarang ni, sebelum kita sampai pada peringkat dalam tempoh 2 minggu ni tak sembahyang jemaat ni, baru kita dengar arahan. Arahan apa? Pendekkan khutbah. Pendekkan sembahyang. Nabi ajak dulu. Khutbah bagi pendek. Sembahyang panjang sikit. Kita tak buat. Bila sampai macam ni, baru kita nampak keseraksian sunnah dengan alam. Sunnah? Sunnah juga yang sesuai diamalkan. Dah sampai masa azan sekali lebih, time tu kita dapat elak. Time tu menyebabkan kita dapat singkatkan. Dulu kita bertahan hak kita. Walaupun kita tahu Nabi buat lagu mana, kita bertahan. Maka Allah Ta'ala bagi kepada kita mudarat ni ada hikmah. Tetap ada hikmah. Kalau mau lihat lah. Ada tengok Saudi. Imam dia sampai menangis. Di belakang ni tak ada orang. Apa hikmah dia?
Apa Dajjal nak keluar ke? Yang tu dia punya pasal lah, dia keluar. Tahan dia nak keluar. Tapi tengok, kalau manusia nak kaitkan dengan istighfar, pemimpin Saudi patut beristighfar. Iqamah Saudi ni yang kerja dengan immigration lah, cok pasport ni, kena istighfar. Dulu kita turun flight Saudi, kita masuk ke kawasan dia punya arrival dia, kita tengok dia nak cop satu pasport ziarah Kaabah, macam anjing dia buat orang tu, terutama orang India, mai daripada India, Pakistan. Dia suruh tidur orang tua-tua tu, duduk di situ, dia cop satu, dia boleh keluar dengan serban atas kepala, dia tak malu, jubah di badan, dia lepis sembang, dia mai balik, sikit punya silap dia buat macam mana kesalahan besar. 5 pagi orang turun daripada flight Isyak, 5 pagi esok dia buat apa? Pegawai tu, saya pun ada, dia kata kalau bukan kerana Kaabah aku tak bijak nak riang. Hari ni Tuhan didik Saudi. Orang-orang yang kamu hina, saudara-saudara kamu yang kamu pandang buruk, hina, yang kamu terlupa sebahagian daripada duit mereka lah yang membangunkan negara kamu, aku tak bagi dia pergi negara kamu. Tengok apa jadi. Muka orang-orang yang mereka nak cok pasport, mereka layan macam mana anjing kurak tepi jalan tu, dah tak ada dah. Apa jadi kamu walaupun Kaabah dah ada? Panggillah semua orang Saudi masuk pergi sembahyang. Tuhan tunjuk. Kalau istighfar, ini time dia. Kalau pegawai-pegawai tu nak istighfar, ini time dia. Kesalahan kamu besar dan dosa kamu berat. Tapi masa dulu sombong. Siapa boleh tegur Raja Saudi? Siapa boleh tegur pegawai-pegawai dia? Kita duduk di airport Madinah tu, kita duduk dengan pasport, kita pegang 40 pasport, kita bagi kat dia. Kita tengok itu time kerja, office hour. Bagi kat dia. Aku lapar lah kata. Aku kerja pada pagi tadi, aku lapar. Hamba tunggu. Dia langkah beg kita, dia pergi makan. Yang kita tak akan dapati kejadian macam ni. Tapi di sana, dia berbuat lagu tu. Hari ni Tuhan tahan. Kalau hampa rasa Kaabah tu hampa punya, orang Islam seluruh dunia tetap sembahyang menghadap ke kiblat. Kalau hampa rasa Kaabah tu hampa pergi sembahyang, Imam Masjidil Haram teriak, menangis dia, baca Fatihah pun dia menangis. Pasal apa? Di belakang dia tak ada orang. Benda Tuhan nak kita belajar. Persaudaraan kita, kepimpinan kita. Kita selama ni banyak mengabaikan benda-benda yang sangat penting. Sangat penting. Ada tengok dah, hatta dalam negara kita. Kerajaan tentu lebih tahu COVID-19. Tapi masa tu tak sekat pun pendatang-pendatang masuk ke dalam negara. Tak sekat pun. Sampai kerajaan yang sebelum tumbang ni. Tahu dah benda tu. Banyak dah wakil rakyat duk tanya mana perginya pendatang-pendatang asing yang masuk tapi tak ada rekod keluar. Tahu dah. Tapi buat tak tahu. Sehinggalah di kalangan para doktor, bukan menteri, doktor, merasa benda ni sangat berat. Minta nak persembahkan benda ni, baru dapat perhatian. Memang kita lalai. Kita fikir apa? Kita fikir kalau kita stop pendatang, ekonomi kita macam mana. Kita tak fikir nasihat rakyat. Tuhan didik kita. Memang Tuhan didik. Tapi masalahnya sekarang,
pendidikan itu. An-Nawawi tulis kitab nama Riyadhus Salihin. Dia start bab ikhlas. Bab taqwa. Di tengah-tengah hujung sebelum dia tutup, dia istighfar. Cuma kalau tinggi takwa dia, tetapi dalam hidup dia tak ada istighfar, tak ada nilai. Istighfar ni dah hapuskan kesalahan kafarah dosa-dosa kita. Maka dalam suasana yang macam ni Tuhan nak kepada yatadarra'un, tunduklah pada Allah, istighfar, banyak kesedekah, tolong orang, berdoa, kita putih kepada Allah, kita pohon kepada Allah sebagai Rabbul Alamin. Menarik kita baca keagungan istighfar. Ini berkenaan dengan apa kita berkenaan dengan asrar, rahsia-rahsia wa ajaibul istighfar. Ajaiban yang ada dalam istighfar. Istighfar ni satu benda yang sesuai dengan semua keadaan. Saya baca sikit penulis ni kitab kita pada muka surat yang keempat. Dia kata apa? Dia buka tajuk, dia kata anjuran istighfar. Dia buka tajuk ni dengan satu riwayat yang masyhur. Apa dia? Pernah mendatangi Hasan Al-Basri. Hasan Basri ni dia pernah jumpa lebih kurang dalam 70 orang sahabat Nabi. Lagi 2 tahun nak wafatnya Umar Al-Khattab, dan dia dibesarkan di dalam rumah Maimunah, isteri Nabi. Dan ada riwayat kata Mak Hasan Basri ni kerja sebagai kita kata orang gaji di rumah Maimunah. Hasan Basri tu kecil, dia merengek. Maka isteri Nabi Maimunah, walaupun dia tak ada susu, itu kelebihan ketokohan Hasan Basri. Anda tengok riwayat ni dalam Qurtubi pun sebut, seorang pernah datang kepada Al-Hasan Basri. Pecah ni. Ayak dalam mulut tak ada ayak. Lidah ni kekal. Tak boleh bercakap. Kering jadi. Sakit. Elok jadi sakit. Dia jumpa dia. Mengadu menimpa. Kita tengok dia jawab apa. Bila dia mengadu kat dia, alam kering. Alam apa. Dia kata apa? Alam mula tidak mahu berbicara dengan insan. Alam menyempikan diri. Macam alam tu boykot kita. Angin tak datang. Panas sampai hilang ihsan. Bumi pun kita mampu ya. Benar. Apa dia? Hasan Basri seraya menjawab. Dia kata beristighfarlah kepada Allah. Kemudian datang seorang laki-laki kepadanya, mengeluh kepadanya papa dan kepakiran. Maka beliau menjawab, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian datang orang ketiga padanya, mengeluh kesedikitnya anaknya. Maka beliau menjawab, 3 masalah, dia bagi satu jawapan. Masalah musim, masalah anak tak ada tadi, masalah kepakiran tadi, semua dia kata istighfar, istaghfirillah. Akhirnya, orang-orang pun hairan dengan jawapan Hasan Al-Basri. Lalu beliau menjelaskan dan mengajak hakikat keimanan. Memahami Al-Quran dan memahami petunjuk Nabi. Hasan Al-Basri membaca ayat 10 daripada seolah-olah Hasan Basri kata, yang aku jawab ni semua ni bukan jawapan aku ambil dalam Quran. Allah kata, faqultu astaghfirukum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Apa makna dia? Nabi Nuh kata pada kaum dia, kepada mereka istighfar kepada Allah. Dia
nescaya dia akan mengirim hujan padamu, memperbanyakkan harta dan anak-anakmu, mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan untukmu. Nulis ni kata, perhatikanlah, sungguh pemahaman dan keyakinan yang sangat dalam jawapan sang imam di atas, iaitu imam dari para imam tabi'in. Jawapan beliau bukan perkataan biasa, bukan sebuah filsafat dan juga bukan sebuah bualan. Akan tetapi jawapan beliau sebuah ungkapan keyakinan, keimanan, pengalaman, tawakal dan penyandaran diri kepada Allah. Hasan Basri jawab berdasarkan ayat Quran daripada surah Nur 10 sampai 10. Bagus ni. Aku suruh istighfar kerana Allah Ta'ala yang kata. Sejak zaman Nuh lagi. Nuh suruh kaum dia beristighfar dan Allah suruh Nuh jawab, yursilis sama'a alaikum midrara. Kamu istighfar banyak, betul, ikhlas, Allah berturun hujannya lebat. Kamu istighfar sungguh-sungguh pada Allah, umdidkum bi amwalin wa banin. Ta'ala bagi balik pada kamu hartanya hilang dan anak-anak, yakni zuriat. Dengan istighfar, Allah Ta'ala pulangkan balik pada kamu jannah kamu yang rosak tu, wa yaj'al lakum anhara. Tuhan buat balik sungai-sungai itu, Tuhan supply yang balik hanya dengan istighfar. Jadi apa dia? Hujan, amwal dan banin. Amwal dan banin sama ada harta daripada atas ataupun harta kita dapat daripada bumi. Bumi pun dua, ada darat, ada laut. Semua harta ni anak-anak. Anak-anak kita dapat ni pun kesemuanya punca daripada air. Air turun daripada langit, membasah bumi, kemudian naik tumbuh-tumbuhan, kemudian kita makan. Itulah yang menjadi saripati yang menyebabkan terhasil benih dalam badan kita yang boleh kita tumpah ke isteri kita, baru jadi anak-anak. Jannat, kebun-kebun, sungai-sungai, kesemua peraturan dan kemampuan Rabbul Alamin. Dengan istighfar, Tuhan kata Tuhan ubah alam ini. Istighfar ni benar-benar dia ada asrar dan dia ada ajaib, rahsia, dan dia benar-benar ada kita seorang sebagai seorang yang tak mukmin, sebagai kita seorang yang mukmin, sebagai seorang yang mukmin, itu adalah panduan kita. Bahkan daripada ayat 10 sampai 12 surah Nuh ni, jaminan yang begitu dahsyat daripada itu, seolah janji Allah Ta'ala. Nuh kata kepada Allah, Nuh kata faqultu astaghfiru rabbakum. Nuh kata, Tuhan, aku habaq kepada mereka, istighfarlah kamu pada Tuhan. Dengan mereka istighfar pada engkau, kau bagilah apa yang mereka nak. Benda pertama aku bagi kat mereka hujan. Midrara, hujan lebat yang tak aku bagi kat mereka. Lepas tu aku bagi lagi. Nikmat aku datang lagi. Maka betul lah istighfar. Dengan surah Ibrahim tu masuk. Ana rabbukum la in syakar. So, tanda bersyukur kita pada Allah, nikmat kita dapat, kita tak lupa, kita istighfar. Kemudian nikmat itu kita salurkan ke jalan yang betul. Tuhan kata la azidannakum, aku tambah. Lepas tu dia mai. Dia mai satu, lepas satu dia mai satu. Tapi Allah kata wala in kafartum, kalau kamu kufur kamu pada aku. Abdullah bin Mas'ud kata tadi, apa dia? Allah Ta'ala itu disyukuri, tidak dikufuri. Itu di antara isi hak tuqati. Allah dikufuri, Tuhan kata inna azabi lasyadid,
Dia kata azab dia pedih. Ibn Qayyim dalam kitab dia Miftah Darus Sa'adah, azab di akhirat dunia. Siapa yang masuk ke neraka, dia tak akan bahagia di dunia. Siapa yang orang kata tulisan dia ada, kok mana pun dia akan bahagia sah di dunia. Dahsyat. Tu Ibn Qayyim dia kata, bila ada soalan, kenapa Allah uji kita berat-berat? Dia jawab apa? Dia kata, Quran, Allah cerita dalam Quran, balak ni turun pasal apa? Pasal Tuhan nak cabut daripada bumi ni satu benda yang paling dia meluat, iaitu apa dia? Sombong. Tuhan paling tak suka hamba sombong dengan dia. Itu surga ni, hak nama Iblis ni, duduk dalam surga kerana sombong keluar. Punya Tuhan tak berkenan. Dan dengan musibah ni sajalah boleh cabut sombong. Melayu dia ke Tuhan. Habis semua. Seolah-olah dengan musibah ni macamlah manusia ni baru sedar, ya Allah, rupanya alam ni bukan aku punya. Para doktor pun baru boleh kata, astagfirullah, rupanya ubat ni Tuhan punya. Dia kata, ya Allah, duk rebut kuasa ni kita punya dah. Betul ada ayat Qulillahul mulki. Katakanlah, ya Allah, kerajaan ni milik engkau. Semua jadi tawaduk depan Tuhan. Dan kita pun tahulah betapa dhaifnya kita. Satu makhluk tengok dengan mikroskop punya halui, tapi dia main tumpang badan kita, ruyuk kita. Dia bagi batuk, dia bagi demam, kerana dia tumpang tu. Kita batuk, kita demam, lepas tu tak boleh bernafas. Lepas tu kena bungkus lagi kapan. Dhaifnya kita. Allah Ta'ala Al-Qawi, Allah Ta'ala Al-Jabbar, Oh, dahsyat Allah Ta'ala. Lepas tu dia kata pula, Inna alim. Dia dengar dan dia tahu. Sami'u du'a. Dia dengar doa. Dia pati kita. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhan kamu mengawasi kamu. Jadi dalam suasana yang macam ni, kita sebagai kaum muslimin jangan sekali-kali kita lupa istighfar. Tuhan istighfar. Pasal tu Allah Ta'ala sebut dalam ayat dia, ada dalam disebut dalam, kita ambil satu hadis Nabi. Dalam hadis Nabi, Nabi kata tentang tuba liman wajada fi sahifatihi istighfara katsira. Bahagialah orang, tuba, berbahagialah orang yang dia mendapati dalam tulisan, orang kata dalam cacatan hidup dia, istighfar yang banyak. Tuba, orang ni sangat bahagia. Dan saya fikir hadis-hadis tentang istighfar ni Nawawi dia kumpul dalam Riyadhus Salihin. Dan dia kumpul itu dengan suatu keyakinan hadis-hadis ini semuanya kita dapat jadikan panduan dan jadikan amalan. Walaupun ada ulama lain mempertikaikan hadis itu, tapi cara Nawawi menghimpunkan tu sungguh menunjukkan dia nak bagi tahu pada kita tentang istighfar ini sangat dahsyat, sangat dahsyat. Dan walaupun alam ni penuh dengan fitnah ni, dengan ujian, kita jangan lupa satu hadis. Yang hadis ni Nabi sebut berlaku tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam benda ni berlaku. Apa yanzilu rabbuna tabarak kulla laylah ila sama'i dunya. Nabi kata Tuhan kita yang maha agung ni turun ke langit dunia tiap-tiap malam. Tiap malam bila?
iaitu hina yabqa sulusul lailil akhir, bila malam tu berbaki sepertiga. Kalau tadi kita semayang isyak kan, semayang maghrib, kita kata malam, so kita bagi sampai subuh berapa jam? Kita kata 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 6 subuh 11 jam. 11 jam kita bagi 3. Berapa? 3 jam. 3 jam setengah, 3 jam setengah, 3 jam setengah. So 3 jam setengah mula, 3 jam setengah 3 jam setengah akhir. Kalau 6, 5, 4. Ya, kita 4 setengah ataupun 3 setengah. Itu dikatakan sepertiga akhir malam. Tuhan turun ke langit dunia. Ulama bincang Tuhan turun macam mana. Itu bahasa ulama. Tapi Nabi kata Tuhan turun. So, Nabi imani dulu. Allah Ta'ala turun. Dia turun dengan kebesaran dia, keagungan dia. Dia turun dengan sifat yang tak pernah menghilangkan kebesaran dia. Yang makhluk dia. Dia turun. Apa dia buat? Fayaqulu. Dia kata. Tengah-tengah sepertiga malam tu dia kata. Man yad'uni. Dia kata, siapa yang nak berdoa pada aku di kalangan hamba-hamba aku ni? Siapa yang nak berdoa? Fa astajibu lahu. Aku nak kabulkan doa dia. Siapa nak berdoa? Macam-macam kita ni, kalau sebahagian orang Melayu ni, orang tua-tua, bila orang kata kat dia ni, pakcik kita ni nak kena kuarantin ni, pakcik kita ni kepiu ni, memang dia tahulah apa makna dia kepiu, pasal dulu pernah kepiu. 13 Mei pun kita pernah kepiu. Masa duit nak tukar, dia takut lah. Bila orang tua-tua ni, kita kata pakcik, sampai masjid kena tutup, surau kena tutup, oh dia dengar tu dia sebab. Orang tua-tua dia sebab ayat memang Allah sampai tak berkumandang. Kalau orang bibi habaq kata dia, pakcik dah azan ada, cuma kita tak semayang dalam masjid. Pakcik Jumaat pun kita tak buat dah pakcik. Sebab dia. Jadi kalau kita tahu kata orang tua-tua sebab cara orang tua-tua, orang muda pula dia bimbang cara orang muda, maka Tuhan kata may yad'uni. Siapa yang nak meminta ke aku ni? Bila? Sepertiga yang akhir malam. Tiap-tiap malam. Ni bukan kata tunggu setahun 2 kali. Every night Every night. Tiap-tiap malam ada bahagian ni. Bukan saja perkataan dalam hadis itu may yad'uni, di belakang tu fa astajibu lahu. Apa yang dia kata kat aku? Aku nak bagi. Bahagian ni bukan saja bahagian rakyat, bahagian pemimpin jugalah. Yang dia sedang jaga negara ni, sebuah negara yang besar ni. Sedang berlaku malapetaka. Dan juga yang jaga negara ni juga bukan kata pemimpin hak nama Prime Minister. Hak nama dia agung, tiap negeri ada agung. Mereka kena sujud ke Tuhan. Mereka tak boleh hanya sekadar bagi arahan dalam negeri beta jangan ada itu. Mereka kena sujud ke Tuhan tengah malam, minta Allah selamatkan rakyat mereka. Kerana jasa rakyat Malaysia kepada raja-raja besar. Setiap minggu Jumaat rakyat berdoa untuk raja mereka. Dan satu benda, negeri lain mungkin dah ada Jumaat lalu, sudah seminggu, sudah satu Jumaat, masuk kedua Jumaat, raja-raja Melayu kehilangan doa daripada rakyat. Tak penting ke benda tu? Nama, kalau Pulau Pinang nama Gubernur disebut, nama Agong disebut. Ini Jumaat, saya rasa Jumaat yang pertama kita tak semayang.
Artinya pada minggu ni saya tak tahu berapa banyak rakyat berdoa dalam sebuah negeri pada hari Jumaat. Semua kata amin. Dan datang Jumaat ni, Sultan dan Raja Melayu kehilangan doa itu. Naik ke langit. Tak rasa ke cedera hidup kamu? Tak rasa ke berkat mula tak ada? Selalu rakyat mendoakan. Hari ini bukan rakyat tak mau doa. Alam tak mengizinkan. Alam tak membenarkan supaya ada suatu ayat mata turun daripada pemimpin mengadu ke Tuhan. Kami kehilangan nikmat Tuhan. Nikmat rakyat yang setia dah tak doa dah pada kami. Tuhan pulihkanlah keadaan kami. Setiap malam berdoa pada Allah Ta'ala. Dan doa pemimpin yang adil, Tuhan angkat. Yang kedua, bukan sekadar itu, may yad'uni fa astajibu lahu, bukan sekadar itu, may yas'aluni ni fa u'tiyahu. Siapa yang nak minta kat aku nak bagi. Siapa yang minta? Nak minta apa? Tadi may yad'uni, siapa nak seru aku, siapa nak panggil aku. Ni siapa nak minta kat aku. Minta adalah benda baik ni. Oh, lindung tu lah, lindung ni lah. Ni siapa nak minta? Minta baik, minta sihat lah, minta aman lah, minta itulah, minta. Tuhan buka sampai ruang macam tu. Tuhan guna perkataan fa'u'tiyahu, aku bagi kat dia. Bukan sekadar tu. Tuhan guna perkataan wa man yastaghfiruni. Siapa yang nak istighfar pada aku tengah-tengah malam? Tuhan kata fa'aghfir lahu, aku nak ampun dosa dia. Subhanallah. Hadis ni bukan kata hadis yang biasa-biasa. Hadis ni adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Juga ada riwayat Tirmizi. Oh subhanallah. Tengok bagaimana Allah tengah malam bukan saja Tuhan nak dengar rintihan kita, pengaduan kita, pengakuan kita. Ada satu slot Tuhan nak dengar istighfar kita. Yang istighfar itu menyebabkan Tuhan nak ampun dosa kita. Dengan ampun dosa di sisi itu kembalikan pada kita hilang selama ni. Pasal itu bila Allah uji Ayub alaihi salam, Ayub sentiasa dalam keadaan istighfar. Sampai orang kata istighfar menjadi suatu karamah kepada mereka, kemuliaan. Sehingga dengan itu apa saja dia minta Tuhan bagi. Maka sampailah masa Ayub minta pada Tuhan. Berat beban dia tanggung. Beban apa sama dengan kita? Ayub diuji dengan penyakit. Kata dekat Tuhan. Dan Allah rakam dalam satu surah nama Suratul Anbiya ni, surahnya istimewa ni, Allah rakam kisah Yunus, kisah dalam satu surah, dalam satu muka, semua kisah-kisah mereka. Dan Tuhan puji dia bang. Dalam ayat Tuhan kata, ni'mal abdu innahu awwab. Balik pada Ayub. Sebaik-baik hamba, Tuhan kata hamba yang taubat pada aku. Allah kata Ayub, apalah dosa Ayub buat. Itu saya kata tadi, Syekh Maulud sebut pelik orang mukmin menjauhi dosa. Penyelewengan kepada orang-orang jahat ni, dia buat dosa tapi dia tak istighfar. Terseleweng hidup dia. Maka sampai masa Ayub dilanda ujian, Ayub redha, Ayub sabar. Ayub tahu ini semua tak jadi melainkan innama amruhu iza arada syai'an. Pun Ayub sedang benar. Ayub tahu fa'alul lima yurid. Maka Ayub pun angkat tangan. Ayub kata Rabbi Masiyawun Anta arhamur rahimin. Tengok Ayub guna perkataan dur, kemudaratan, kemerbahayaan. Macam kita lah sekarang.
Ayub kata, Tuhan, aku disentuh dengan kemurahan yang maha penyayang daripada yang sayang. Tolong aku Tuhan. Fakashafnahu min dur. Allah kata, kami angkat mudarat Ayub. Ya Allah. Ini bahagian kita, bahagian penyucian jiwa kita. Ini bukan bahagian medik. Ini bahagian kita. Kalau bahagian ni kita pergi terjemah dengan medik, dia tak masuk. Bahagian medik. Bagi apa kena makan, pantang. Memang sunnah. Bab pantang Nabi sebut, makan tu, makan ni Nabi sebut. Tapi ini bab kita. Bab jiwa kita dengan Tuhan. Dan Tuhan sebut dalam surah Al-Anbiya tu, Tuhan kata, fakashafnahu min dur. Bila Ayub mengadu saja pada kami, Tuhan kata, kami tunggu dia berdoa, kami angkat. Allahu Akbar. Bukan saja untuk Ayub Allah sebut benda tu, untuk Yunus alaihi salam pun Allah sebut benda tu. Dan Allah kata Yunus ni kalau bukan dia daripada orang yang bertasbih, dia kekal dalam perut ikan sampai hari kiamat. Tapi kerana dia bertasbih, kami keluarkan dia. Itu orang tua terkenal dengan apa? Dengan perkataan tasbih Nabi Yunus, mengeluarkan kita daripada zulumat, kegelapan. Inilah masa nak baca. Inilah masa nak istighfar. Inilah masa nak berdoa. Kalau kita sedih masjid tutup, kita sedih azan sebab kita tak lepi sembahyang, kita sembahyang di rumah. Tapi kalau kita tak ada makna. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan pada Ayub, dia ambil masa tu, masa anak-anak Nabi Yaqub. Allah cerita dalam surah Yusuf, anak-anak Nabi Yaqub datang kat Nabi Yaqub. Depa surrender lah, depa cerita betul lah kepada pak depa. Depa kata, ayah sebenar-benarnya tak mati. Ya, dulu depa habaq kat ayah depa, depa kata ini baju Yusuf tengah duk main diterkam serigala, fa akalahu dhib. Depa kata Yusuf dimakan serigala. Pegang-pegang baju tu, orang kata ya Allah, menangis dia. Mau tak menangis, anak dia cerita kat dia, kata anak dia tengok bulan, bintang, berapa lagi? Bintang kan? Bintang, sebelah bintang, matahari sujud kat dia. Ni tengok anak mimpi, ya Allah, mimpi baik-baik ni seronok. Pedor anak tu. Tengok-tengok adik anak-anak lain kata anak tu mati makan serigala. Allah, sampai tak nampak mata Nabi Yaqub yang menangis. Last sekali Allah cerita, dia berhabaq betul dah, kami sebenarnya kami buang dia dalam telaga. Nabi Yaqub kata, aku tahu dah benda ni. Aku tahu dah, aku dapat jangka. Tapi apa Nabi Yaqub kata? Bila anak-anak dia kata, ayah tolonglah mohon pada Allah, Allah ampun dosa kami. Nabi Yaqub kata, tak apa, aku akan doa. Aku doa. Ulama tafsir kata, Nabi Yaqub tak doa dandan. Masa anak dia kata, mintalah Allah ampun dosa kami, dia tak doa dandan. Nabi Yaqub kata pada anak dia, aku akan, dia guna perkata saufa. Saufa menunjukkan akan yang jauh. Yaqub buat, Yaqub tengah malam baru dia berdoa pada Allah supaya Allah ampun dosa anak-anak dia. Bila? Sepertiga malam. Maknanya sepertiga malam ni besar kat kita. Wahal keadaan tak balak turun pun besar. Apatah lagi dalam suasana balak turun. Apatah lagi, ini bukanlah keyakinan sekadar tambahan. Faham? Apatah lagi kita di bulan Isra Mi'raj. Minal perjalanan Isra itu minal Masjidil Haram berlaku pada lailan, pada malam hari. Ya lebihlah. Inilah time dah. Maka Allah bagi pada kita masa untuk meminta, untuk merayu,
untuk memohon permintaan, untuk memohon perlindungan. Apa yang kita nak minta dia bagi, kita minta. Apa yang kita nak minta dia lindung kita minta. Dan dia bagi lagi satu peruntukan. Dia tanya kepada kita yang nak beristighfar kepada aku nak terima istighfar dia. Karena itu ikhwan, bukan sekadar itu sahaja. Allah pesan dekat Nabi Muhammad. Allah pesan ke kekasih dia yang akbar dalam surah Muhammad. Allah kata kat Nabi dalam ayat 19 surah Muhammad. Allah kata wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minati. Allah kata Muhammad, istighfarlah kepada Allah di atas dosa engkau dan dosa orang laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman di kalangan umat kamu. Allah pesan dekat Nabi dia Muhammad, jangan lupa dalam hidup engkau ini Muhammad, istighfar di atas dosa engkau. Muhammad, kau istighfar dulu, kau tunjuk pada umat macam mana nak. Maka kerana itu ikhwan, datanglah hadis-hadis yang berbagai-bagai pada kita. Sampaikan kita jumpa hadis Nabi sebut kepada kita, Nabi kata wallahi, Nabi kata demi Allah, ini sesungguhnya aku la astaghfirullah, aku pasti beristighfar kepada Allah, aku jaga istighfar pada Allah, wa atubu ilaihi, dan aku masukkan dalam istighfar itu perkataan-perkataan taubat aku pada Allah. Nabi kata fi yaumin, dalam sehari. Nabi kata akthar, Nabi kata lebih banyak min sab'ina marrah, daripada 70 kali. Dan terbukti ada hadis kata 100 kali. Lebih banyak daripada 70 kali pun aku pernah buat, Nabi kata. Untuk apa? Untuk tunjuk pada umat keagungan istighfar, rahsia istighfar, hubungan istighfar kita, dan bagaimana Allah kontak dengan kita dengan istighfar. So bukan saja kesedaran fizik minded ini kita kena ada, kesedaran fizik tentang penyakit ni pun kita kena dengar, kita kena ikuti peraturan dia tanpa kita bantu, tapi kesucian jiwa pun kita kena ada. So para ulama mesti memainkan peranan dengan betul. Tak boleh ulama duduk rumah saja, tapi kena beri penjelasan pada umat. Bimbing umat beristighfar. Bimbing umat penyucian jiwa kepada umat. Betapa rahmat, betapa di sebalik musibah itu ada suatu keindahan yang sangat dahsyat yang dapat dirasai oleh jiwa orang redha dengan musibah. Lepas itu benda mula kita kena duduk depan Tuhan, kita kata, ya Allah, aku terima aku. Semua perbuatan Engkau pada aku Tuhan langsung tidak pernah ada yang buruk. Kesemuanya ada hikmah. Tuhan, bukalah mata hati aku untuk melihat kebaikan di atas apa yang Kau takdirkan dalam hidup aku. Campakkanlah ke dalam diri aku dan dapat melihat ujian-Mu, ya Allah. Kuatkan hatiku, ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau tahan lidah aku beristighfar padamu, ya Allah. Kau tunjukkanlah kepada kami ini, ya Allah, rahsia-rahsia kehidupan. Kau pimpinlah kami, ya Allah, sehingga dengan jalan Nabi yang Kau utuskan ini, ya Allah, kami sampai padamu, ya Allah. Kita pohon pada Allah. Pasti Allah tolong. So, bila sahabat kata dekat Nabi, ya Rasulullah, mata nasrullah, dalam Baqarah, mata nasrullah, Allah suruh Nabi jawab. Allah suruh jawab apa? Inna nasrallahi qarib. Bantuan Allah sudah hampir. Tapi untuk siapa? Untuk tadi yang kena uji tadi ni, yang iman dia ada pada Allah, istighfar dia, tawakal dia, redha dia. Untuk orang ini jawapan dia. Sesungguhnya bantuan Allah sudah hampir. Dan dia boleh rasa Allah tolong dia. Dia boleh rasa Allah tolong dia. Sangat dia rasa Allah kawal dia. Allah jaga alam ni. Kalau alam sebesar ni Allah jaga, takkanlah kita tak boleh jaga.
Tu dalam hadis ketika menyebut tentang doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala din itu kan. Dalam riwayat Muslim dikatakan Allah jaga semua hati ni seperti mana satu benda dua jari. Semua hati ni Tuhan jaga macam satu hati. Dia ada di atas dua jari, dia boleh bolak-balik lagu tu. Maknanya tak susah langsung kat dia. Kalaulah kita fikir macam mana Tuhan duk tengok kiri, tengok kanan, tak ada. Bukan Tuhan jaga lagu tu. Dengan mudahnya Tuhan jaga. Wa kana zalika 'ala Allah yasira. Semua sangat mudah di sisi Allah. So kerja kita minta kepada Allah. Pohon dan pohon itu kita jaga diri kita supaya kita dapat barakah hidup dunia, barakah hidup. InsyaAllah kita akan tengok lagi apa yang penulis ini cuba nak sampaikan kepada kita. Satu dua perkara lagi. Dan apa yang Tuhan nak kita dengan istighfar. Dan kita akan tengok lagi macam-macam manfaat istighfar. Manfaat istighfar ni kita mau tengok. Apanya Quran kita dapat? Quran. Apa yang Quran sebut? Masalahnya Allah sebut dalam surah Hud ayat 3. Dalam surah Hud ayat 3. Bila kita istighfar, apa kita dapat? Mula-mula Tuhan kata, Rabbakum summa tubu ilaihi. Allah kata apa? Allah kata, dan hampa semua istighfarlah kepada Tuhan kamu dan bertaubat pada dia. Lepas tu dia kata apa? Dia kata, mata'an hasanan. Apa Allah Ta'ala kata? Allah Ta'ala akan beri kepada hidup yang sangat baik. Istighfar mengubah hidup. Allahu Akbar. Emas tu pun ubah hidup juga. Tak berjangkit Yang ni pun penting juga. Tapi yang ni dia tak mengubah apa yang istighfar boleh ubah. Keajaiban istighfar, rahsia istighfar. Umur, sihat badan, besok kita tengok. Kalau semua sihat lah. Termasuk yang cakap lah. Kalau semua down, lain bab lah. Pasal tu kita cari duduk pun ujung-ujung. Ini semua ikut nasihat lah ni. Kalau pakcik nak tidur atas riba, saya kata minggir. Pakcik kata boleh ke saya tidur atas riba Ustaz? Minggir. Bulan 6 baru boleh tidur atas riba. Semoga Allah berkati kita dunia sampai akhirat. Wa ila liqa hayakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dia kalau jumpa buku ni atas pasaran, belilah. Keagungan istighfar. Mungkin cover dia berbeza-beza. Tengok yang pertama dia sama. Tu Muhammad Al-Jam'an. Menarik ni. Samar bintu Muhammad Jam'an. Penulis ni perempuan. Baca buku ni. Kita baca insya-Allah. Sampai COVID-19 ni.